Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita pada hari ini dengan meneruskan topik 6, iaitu 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, sebelum kita lanjutkan, kita kena tahu dulu apa itu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, persamaan mesti ada tanda sama dengan. Linear, kuasa tertinggi pada pemboleh ubah ialah 1, bukan 2, bukan negatif 1. Dua pemboleh ubah, dalam persamaan tersebut ada dua pemboleh ubah. Ada dua pemboleh ubah. Kalau dia ada satu pemboleh ubah, nama dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kalau dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dia ada dua pemboleh ubah. Tak kisahlah apa pemboleh ubah tersebut, janji dia ada dua. Okey, kita tengok contoh kat sini. Yang pertama, 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okey, dia ada sama dengan, dan ini adalah persamaan. Kuasa tertinggi bagi setiap pemboleh ubah adalah 1. Okey, pada P 1, pada Q 1, dan dia ada dua pemboleh ubah, iaitu P dan Q. Sama juga contoh yang seterusnya, X tolak 2Y per 3. Okey, sama. Dan yang ketiga, 3H tolak 1 sama dengan 5K. Dia ada dua pemboleh ubah, kuasa dia 1 dan ada sama dengan. So, nama dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok latih diri 6.2a, muka surat 132. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey, yang A, ya. Yang B, tidak. Yang C, ya. Yang D, tidak. Okey, keterangan dia. Okey, yang pertama, dia ada dua pemboleh ubah. Betul. Kuasa tertinggi dia 1. Tak nampak, 1 lah. Dan dia ada sama dengan. Okey, yang kedua, B, dia hanya ada satu pemboleh ubah, iaitu M. So, dia bukan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Yang C sama juga dengan A, ada dua pemboleh ubah, kuasa dia 1 dan ada sama dengan. Okey, yang D, bila kita kembangkan, dia akan jadi P kuasa 2 tambah 3P sama dengan 2Q. Okey, dia ada dua pemboleh ubah, ada sama dengan, cuma satu saja, kuasa dia adalah 2. So, dia bukan linear. Okey, seterusnya kita nak membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita tengok latih diri 6.2b, muka surat 133. Okey, kat sini 1a, bentukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Dalam suatu acara lompat jauh, jumlah mata yang diperoleh Rumah Sukan Satria dan Rumah Sukan Perdana ialah 258. Okey, so kat sini ada dua, iaitu Rumah Sukan Satria dan Rumah Sukan Perdana. Okey, katakan Satria itu S. Kita tambah dengan P, jumlah mata dia adalah 258. Okey. Okey, B. Beza antara sudut terbesar dengan sudut terkecil dalam sebuah segitiga ialah 15 darjah. Okey, sudut terbesar, sudut terkecil, beza. Okey, katakan sudut terbesar X, sudut terkecil Y. So, beza kena tolak. X tolak Y sama dengan 15. C, jumlah harga tiket bagi suatu taman tema air untuk 8 orang dewasa dan 5 orang kanak-kanak ialah 265. Okey, katakan dewasa kita letak P, kanak-kanak kita letak Q. Okey, dewasa ada 8, so 8P. Jumlah kena tambah. Kanak-kanak ada 5, so 5Q. So, jumlah dia adalah 265. Okey,
So dah bentuk yang termudah, tak perlu kecilkan. Okey. D jumlah markah bagi suatu kertas ujian yang terdiri pada bahagian A dan bahagian B ialah 40. Setiap jawapan yang betul dalam bahagian A dan bahagian B masing-masing diberi 1 markah dan 2 markah. Ini senang je. Okey, A. Kalau A kita beri 1 markah, B kita beri 2 markah. Jadi ujian dia, jumlah dia adalah 40. Ini cara kita nak membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, nombor 2 saya bacalah, saya buat ayat, kamu tulis. Okey, nombor 2, tulis situasi bagi setiap persamaan linear yang berikut. A, X tambah Y sama dengan 465 dengan X dan Y masing-masing mewakili bilangan tin aluminium dan bilangan botol kaca yang dikutip dalam kempen kita semula. Okey, kalau tambah ayat dia jumlah, kalau tolak beza. Okey. Jumlah tin aluminium dan botol kaca yang dikutip dalam kempen kita semula ialah 465. Kita guna ayat ya je. Okey. Yang kedua, B, P tolak Q sama dengan 3 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili panjang dan lebar dalam sebuah segi 4 tepat. Okey. P panjang, Q lebar. Okey. Beza panjang dan lebar sebuah segi 4 tepat ialah 3. Simple je nak buat ayat. Okey, seterusnya menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita terus tengok kepada contoh. Okey. Contoh 9, tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2x tambah y sama dengan 6. Okey, kita tengok kat sini perkali. Perkali bagi x 2, perkali bagi y 1. Okey, nak mudah kita ambil nilai x, cari nilai y. Nak mudah pengiraan. Okey. X, nilai x apa-apa sajalah. Yang bagi contoh ni dia ambil nilai yang paling kecil iaitu 0, 1, 2. Apa-apa sahaja nilai dan kita cari y-nya. Okey. X0. Bila x0 dia gantikan x ni dengan 0. 2x tambah y. Jadi 2 darab 0, 0 tinggal y. So y sama dengan 6. Dan x1 nanti pula x dengan 1 dapat y sama dengan 4 dan x2 dapat y sama dengan 2. So pasangan penyelesaian dia x sama dengan 0, y sama dengan 6. X sama dengan 1, y sama dengan 4, x sama dengan 2, y sama dengan 2. Okey, itu contoh. Kita tengok latih diri 6.2c. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan yang berikut. Okey. Contohnya A. Okey, kita nak mudah. Y ni sebab y ni tolak. Y ni tolak. Tadi y tambah. Ini y tolak. So kita cari, kita letak nilai y mencari x. Nak memudahkan pengiraan. Nak cari letak nilai y, nak cari y pun tak kisah. Tapi kat sini saya nak letak nilai y, nak cari x. Okey, mula dengan senang. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. X tolak y. Y itu kita buat kurungan dan kita letak 0 sama dengan 7. X tolak 0, x lah. So tinggal x sama dengan 7. Y sama dengan 1. So x tolak y. Y itu kita letak kurungan, gantikan dengan 1 sama dengan 7. So jadi x tolak 1, tolak kita pergi ke sana, dia jadi tambah. So x sama dengan 7 tambah 1 sama dengan 8. Satu lagi y sama dengan 2. So x tolak y sama dengan 2 sama dengan 7. So x tolak 2, tolak pergi sana jadi tambah. 7 tambah 2, 9. So pasangan penyelesaian dia x sama dengan 7, y sama dengan 0. X sama dengan 8, y sama dengan 1. X sama dengan 9, y sama dengan 2.
Ini pasangan penyelesaiannya. Di akhir pengiraan kena tulis macam ni. Okey, yang B, okey, Y dah di depan, X di belakang. Kita cari letak nilai X, cari nilai Y. Macam biasalah, mulakan dengan kosong. So Y sama dengan 1 tolak 2. X tu letak kurungan, gantikan dengan kosong. So 1, yang ni kosong, tinggal 1. X sama dengan 1. So Y sama dengan 1 tolak 2. X buat kurungan, gantikan dengan 1. 1, 2 kali 1, 2. 1 tolak 2, negatif 1. Okey. Satu lagi, X sama dengan 2. Y sama dengan 1 tolak 2 kurungan 2. Okey, X tu letak kurungan 2 kali 2, 4. 1 tolak 4 sama dengan negatif 3. Tak tahu nilai ni, tekan kalkulator sahaja. Okey, so penyelesaian dia X sama dengan 0, Y sama dengan 1. X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. X sama dengan 2, Y sama dengan negatif 3. Okey, untuk C, cuba selesaikan sendiri, tengok keadaan. Ini better nak cari X, nak ganti X cari Y atau ganti Y cari X. Mana-manalah ikut penyelesaian. Kalau saya cari nilai, ganti Y, cari nilai X. Y pastikan nombor genap yang boleh dibagi dengan 2, nak memudahkan pengiraan. Kalau letak nombor ganjil nanti ada pecahan, nanti susah. So gantikan Y tu dengan nombor genap 0, 2, 4 contohnya. Okey, untuk Y 0, 2, 4. Nanti mudah pengiraan. Okey, yang kedua, dia penyelesaian dalam bentuk ayat. Pada hari sukan, Sani telah memenangi 4 butir pingat yang terdiri daripada pingat emas dan pingat gangsa. Itu emas X, gangsa Y. X tambah Y sama dengan 4. Berapakah bilangan pingat emas dan pingat gangsa yang mungkin dimenanginya? Okey, so tambah 2 ni jadi 4. Mungkin 0 emas, 4 gangsa. 1 emas, 3 gangsa. 3 emas, 1 gangsa. 4 emas, 0 gangsa. So ada 4 penyelesaian dekat sini. Okay, last sekali untuk subtopik ni, mewakilkan persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah secara graf. Okey, dia graf linear ni kalau kita tengok contoh kat sini, dia mesti garis lurus, straight, guna pembaris lurus. Dia adalah, kalau kita lengkapkan jadual ni, nilai X macam tadilah penyelesaian dia, X 1, Y berapa. Ni contohlah dia bagi. Kemudian dia plot pada titik ni. Buat pada buku tulis tu, setiap petak tu 1, 2, 3, paksi Y 1, 2, 3. Cuma yang kita peringkat kamu ni kena pasti dahululah yang mana satu graf persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey, dalam latihan diri 6.2D ni, rajah A, B, C, yang mana linear? Linear maksud dia lurus. Matematik linear, bahasa Melayu dia bahasa lurus. Graf lurus ini A dia, B dia bengkok bukan, C ya dia lurus. Okey, so itu saja untuk hari ini. Kita akan teruskan dengan 6.3 pada video yang seterusnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.